Okey, hari ni saya nak review tentang Honda Beat 2020. Setelah saya menggunakan motor ni pada tahun 2020, sampai tahun ni kita dah masuk tahun 2023 kan. Jadi 23 tolak 20, bakinya ialah 3 tahun. Inilah Honda Beat saya ni, yang tak buat apa-apa pun terhadap motor ni. Apa yang saya dapat itulah yang saya gunakan. Kecuali side mirror ni saya tukar lah, sebab saya tengok yang Beat standard tu macam bulat-bulat macam sudu tu kan. Jadi saya tengok Indonesia punya pakai macam ni. Jadi saya guna yang ni, nampak lawa sikit lah pada pandangan saya. Jadi saya tukar lah yang ni. Tapi yang lain-lain saya tak tukar pun. Semua tambah kotak. Tambah kotak. Okey, mari kita tengok pada Honda Beat ni. Okey, inilah keadaan motor ni setelah saya gunakan selama 3 tahun. Motor ni banyak bantu saya untuk melepaskan diri saya daripada kesesakan lalu lintas. Sebab saya tinggal di area bandar, jalan-jalan sibuk tu, ataupun saya dah urusan penting. Jadi saya sangat suka gunakan motosikal Honda Beat ni, kerana kerana transmission automatic ni sangat membantulah untuk memudahkan saya bergerak. Okey, beginilah keadaan switch di bawah jagaan saya. Di bawah jagaan awak saya tak tahu, tapi di bawah jagaan saya Honda Beat ni, switch dia, lampu atas, lampu bawah dia ni masih lagi dalam keadaan baik. Cuba awak tengok ni. Dia punya logo tu, tulisan tu tak ada pudar dan sebagainya. Cuma pada bahagian bawah ni ada sedikit macam nak pudar lah. Tapi macam tu lah keadaan dia. Sebenarnya saya sangat cermat dengan panel-panel meter pada Honda Beat ni. Sebab apabila saya parking, saya akan gunakan satu baju yang buruk, baju buruk yang lengan panjang, dan sidaikan dia di atas motor ni. Sebab tu kalau awak tengok motor ni, dia punya keadaan dia dalam keadaan baik lah. Ini adalah pada bahagian switch. Jadi on off, tulisan ni tak mudah pudar. Ada setengah motosikal, kalau awak tengok tulisan ni, dia akan pudar. Di situ menunjukkan kualiti lah. Semua company, semua kilang boleh buat motor, tapi bukan semua motor tersebut boleh mencapai kualiti yang long life dan sebagainya. Ni contoh. Saya letak satu jam kat sini. Jam ni adalah jam cak ayam. Cuba awak tengok apa jadi kalau kena hujan, kena panas. Ni kita akan dapati cermin dia dah jadi pudar. Jadi ada motosikal pun akan jadi macam ni. Kalau awak tengoklah motosikal yang tak terkenal tu kan, yang tak awak pernah jumpa nama dia tu, awak akan tengok. Jadi di situlah letaknya dia punya kualiti dan ingredient dia lah, rahsia macam mana nak buat skrin tu biar dia tahan lama, supaya motosikal yang dipasarkan tu baguslah. Tapi setakat ni saya memang super hatilah dengan panel meter ni, di mana dia tak cepat nampak pudar. Pertama, disiplin saya menjaga. Yang kedua, memang material plastik ni pun adalah yang terbaik saya rasakan. Memang keras ni, keras. Dan saya tengok pada bahagian ni lah paling dahsyat ni. Laci dia ni sangat keras ni, keras dan liat. Honda Beat saya suka dia punya kualiti plastik dia. Dia tak macam setengah motosikal. Ada setengah motosikal macam yang saya review sebelum ni, memang betul plastik tu tak keluarkan bunyi, tapi saya pegang plastik tu semua nipis-nipis. Tapi next punya Honda Beat saya tak jamin lah, sebab tak ada industri yang tak akan memfikirkan bagaimana untuk turunkan kos pembuatan plastik, turunkan kos pembuatan besi dan sebagainya. Kat Honda Beat ni pun saya dah jumpa dah kat mana bahagian yang Honda dah turunkan dia punya kualiti. Kualiti dia adalah pada bahagian ni. Ni pada bahagian bawah ni. Kalau awak tengok pada bahagian ni, bawah tempat duduk ni, ni plastik ni telah diturunkan kualiti dia. Dulu benda ni dibuat daripada besi. Kalau saya tengok pada Honda Future, Honda RS, EX5, semua pakai besi. Sekarang ni tinggal plastik. Ini bermaksud kalau awak patah saja awak punya plastik ni, patah, tak ada lagi dah cara untuk awak nak modify, nak letak bracket dan sebagainya. Kena tukarlah semua seat ni. Tukarlah seat ni semua. Dan dia tak ada skru, dia hanya pakai pin saja di sini. Pin, selak saja. Jadi kualiti part pada motor ni memang makin lama makin terhakis lah. Saya tak faham kenapa nak buat macam tu, sedangkan harga motosikal makin lama makin mahal, tetapi kualiti makin lama makin down. Tengok pada bahagian grip. Grip ni adalah grip asal. Saya tak pernah tukar ataupun buat yang pelik-pelik. Nak pasang grip yang cak ayam tu, nampak je cantik, warna je cantik, tetapi kualiti dia tak bagus. Masih lagi lembut, masih lagi kalau kita genggam dia dalam keadaan ada cengkaman. Dia getah dia bukan belum keras lagi. Kalau dah lama grip ni akan jadi keras. So far grip ni dalam keadaan baik. Yang kan tangan awak ada minyak kan, awak jangan terus pegang grip. Kalau awak terus pegang grip ni, nanti minyak tu masuk kat sini, dia akan jadi daki bila dia kena hujan, kena panas. Jadi inilah yang akan berlaku. Inilah keadaan dia selepas 3 tahun. Okay, tengok pada brake depan ni. Inilah brake depan. Masa pump saya masih lagi dalam keadaan cantik, hitam dan sebagainya. Sehingga kan dia punya marking daripada factory ni, marker pen tu pun cantik lagi.
Dah sinilah saya selalu tutup kepala motor ni apabila saya parking di tempat panas dengan dua lama. Okey, kalau awak nak tengok kualiti master pump ni kan, awak pandang betul-betul. Kalau kat sini ada tulisan Jepun dan sebagainya kan, kualiti pun lain kan. Ada motosikal master pump ni kan, tak apa benda brand dia pakai, main letak aja. Tulisan dia pun tak meyakinkan. Maksudnya kualiti master pump ni pun tak gunakan jenama yang bagus. Tapi saya tak nak komen lah. Awak dah suka sangat, awak beli je lah kan. Kalau saya sangat prihatin dengan benda ni. Ni pun saya tak tahulah akan datang macam mana. Mungkin akan di down lagi kualiti, saya pun tak tahu. Tapi so far Honda punya master pump saya tengok memang bagus. Kebanyakan motor dia bagus lah. Cuma Honda Future dia nak kedekut kot. Cuma ada model-model yang sekarang ni saya tengok master pump dia langsung tak nak cat lah pula dah. Aduh, itu pun perkara yang saya tak suka tu kan. Dah down kan dia punya kualiti. Okay, sebenarnya kita tengok pada logo PJM FI ni. Kalau kita tengok di sini, inilah original. Saya tak buat apa pun. Tapi yang saya punya ni, walaupun saya dah tutup, walaupun saya dah buat macam-macam dah, tapi dia punya kualiti stiker PJM FI ni tak bagus lah. Cuba tengok dah merekah-rekah dah. Ada model lama yang saya tengok tu, dia punya ni masih lagi okey. Walaupun hujan berpanas. Jadi yang ni tak bercantik. Padahal ni keluar kilang ni, saya tak buat apa-apa pun. Jadi 3 tahun dia punya ni dah tak cantik. Untuk brake saya memang puji. Brake ni memang tak ada masalah apa-apa setakat ni. Cuma satu perkara yang biasa berlaku pada brake lah pada bahagian sini. Bawah ni. Cuba tengok ni. Ada free play ni kan. Ini akan berlaku. Aluminium berjumpa dengan aluminium. Bila kita berikan tekanan pada brake ni, lama-lama akan berlaku macam ni. Bergoyang-goyang macam ni. Benda ni akan bergoyang-goyang sebab kita akan berikan tekanan. Bila kita tarik brake ni, tekanan tu akan datang pada sini dan akan jadi macam ni lah. Ada free play kat situ. Macam ni. Bila jalan dia tak ada keluarkan bunyi. Sebab tangan kita ready saja kan. Tangan kita ready saja. Tapi macam ni lah. Goyang-goyang. 3 tahun. Selepas 3 tahun macam ni. Untuk stiker, standard stiker ni kalau standard kilang memang tahan lama. Gam dia pun tahan lama. Tapi saya sangat hairan kenapa Honda Beat punya stiker saya tengok dalam online terlalu mahal. Logik lah sikit. Nak jual sampai RM80 tu. Saya tak adalah nak komen RM80 tu. Stiker ni harga dia dalam belas-belas je. Nak jual sampai RM80 kalau tak salah saya. Awak tengok stiker ni Beat Street ni kan. Awak tengok dalam online berapa. Dekat dalam online berapa harga dia. Mahal sangat. Stiker kereta tak mahal macam tu. Kenapa Beat ni mahal sangat? Apa yang specialnya? Sama je. Kalau negara luar boleh jual murah, yang original pun kenapa kita nak jual mahal sangat? Jadi logik lah sikit Okey, di sini stiker Honda ni masih lagi unggul, cantik. Honda dia punya stiker, kombi brake punya stiker bagus. Ni kita nampak macam nak terkopik tapi sebenarnya bukan stiker ni. Ini adalah cover stiker. Cover stiker nampak ni, cover stiker. Stiker dia ada di belakang, ni cover dia. Cover asal stiker tu. Masih lagi keadaan baik. Fairing ni takkan rosak lah. Tak accident kan, macam ni lah. Dia punya mudguard 3 tahun steady, tak ada goyang apa-apa kalau tak accident. Di sini saya tambah getah ni nak melindungi fork ni. Sebenarnya saya memang daripada mula lagi saya tengok design dia punya cover sebelah belakang ni langsung tak ada toggle macam ni kan. Jadi saya pasang lah cover ni. Ni keadaan dalam dia. Fork ni tak ada bocor lagi. Masih lagi keadaan baik sebab saya pasang cover. Kalau kena air hujan ke, dia masih lagi boleh protect kita punya tu. Fork ni memang bagus lah. Saya sangat puas hati lah dengan cover ni. Okey, tayar. Saya gunakan motosikal ni sejak 3 tahun. Saya hanya baru sekali tukar tayar ni. Tayar ni. Di sini saya gunakan tayar bunga TT ni sebab saya sangat yakin dengan tayar ni. Bunga dia saya memang sangat bagus untuk jalan yang tak rata dengan jalan rata. Okey, awak tengok tayar ni dia sebaris kan? Sebaris. Tayar corak bunga TT ni, Dunlop TT 100 ni, yang memperkenalkan tayar jenis ni, bunga tayar macam ni memang bagus sebenarnya. Saya sangat suka bunga tayar macam ni berbanding dengan bunga tayar yang awak tengok dia macam ni. Selang. Dia tak ada putus. Macam ni, kalau macam ni dia tak ada putus kan? Nampak ni? Dia tak ada putus kan? Ni tak ada putus kan? Tak ada putus. Okey, kalau bunga tu dia selang tapi dia ada putus tengah-tengah dia, putus. Ada masalahnya tayar jenis tu. Memang ada masalah tayar itu. Kalau awak tengok dari tepi, awak akan nampak dia macam ombak, naik turun. Itulah masalah bunga kalau tak buat sebaris macam ni.
Kalau tayar bunga kalau bunga tayar tu dia lurus macam ni. Macam ni. Kan? Nampak dia tak ada putus kan? Memang dia ada corak tapi dia tak ada putus kan? Dia tak ada putus kan? Dia putus kat sini lah. Jadi putus lah kan? Okey. Bunga tayar macam ni dia tak akan ada ombak macam tu. Nampak tak? Dia ombak. Ombak. Ni pun ada ombak sikit-sikit nampak. Ombak. Tapi kalau yang tu lagi teruk. Lagi teruk ombak dia. Tinggi sikit. Dia ombak dia lagi teruk. Naik turun. Saya memang tak suka tayar ni macam tu. Memang saya tak suka. Jadi kesan tayar yang ada bunga ombak-ombak macam tu, kalau awak nak test dia senang je. Kalau awak turunkan awak punya minyak, kalau motor kap cai kan, kalau motor kap kan, awak jangan masuk, mula-mula awak rem, lepas tu awak turunkan awak punya throttle, lepas tu awak lepas handle. Bila awak lepas handle, motosikal awak kena macam ni. Itu yang awak nampak. Tapi sebenarnya dalam ketika pemanduan awak bayangkanlah, memang ada kesan handle tu akan bergoyang, menari-nari macam ni disebabkan tayar jadi macam tu. Jadi sebenarnya tekanan tersebut ada kaitan dengan berat dan keadaan jalan Tapi saya tak nak komen lah. Tapi saya memang suka tayar jenis ni. Jadi saya gunakan tayar bunga titi. Saya cari tayar ni dalam online. Saya cari kat kedai payah sangat nak jumpa. Saya cari kat online baru saya dapat tayar ni. Saya baru sekali tukar tayar ni. Okey, di sini saya masih lagi mengekalkan saiz asal Saya terima motosikal Honda Beat ni daripada kilang. Saiz tayar dia adalah 80-90. Saya memang sangat teruja dengan saiz tayar yang cukup besar. Cukup mantap bagi sebuah motosikal kerana permukaan tayar yang lebar memberikan sentuhan yang lebih pada permukaan jalan. Saya tak nak peduli lah permukaan saya yang lebar memberikan rintangan pada motosikal. Itu saya tak nak peduli. Ramai antara kita kat luar sana sibuk nak beralih pada benda macam tu. Sedangkan kita tunggang motosikal untuk penggunaan harian ni tak sama keadaannya dengan kita tunggang motosikal di litar perlombaan. Di jalan harian ni kita akan jumpa banyak lubang, kita akan jumpa banyak halangan, kita akan melalui kawasan-kawasan jalan yang mencabar dan sebagainya. Kalau kita gunakan tayar yang bersaiz kecil, masalahnya bagaimana kita nak mengharungi jalan-jalan yang mencabar seperti itu. Dan yang lebih penting lagi adalah keselamatan. Jadi dengan permukaan tayar lebar, sentuhan tayar dan permukaan jalan ada lebih baik berbanding dengan tayar bersaiz kecil. Saya memang suka dengan motosikal Honda ni sebab dari bermula lagi memang dia dah recommend 80-90 untuk tayar depan dan tayar belakang adalah 90-90. Jadi saya masih lagi follow saiz asal 80-90. Walaupun kalau saya gunakan tayar lebih kecil tu lebih murah, tapi saya tak nak suka macam tu. Saya masih lagi mengekalkan saiz asal dan hingga kini penunggangan motosikal Honda Beat ni memang saya rasakan agak baik lah, mantap. Pada permukaan disk dalam tempoh 3 tahun. Inilah keadaan dia dengan keadaan pemanduan saya di bandar. Kalau awak tengok kat sini dah ada kesan lekukan 3 tahun 3 tahun pemanduan. Di sini saya sangat puji Honda Beat ni punya disk, di mana struktur binaan disk ni menggunakan 4 skru. 1, 2, 3, 4. Ada di belakang ni 4. Awak boleh tengok awak punya motosikal sekarang berapakah bilangan skru disk. Sekarang ni dah banyak pula motosikal yang dah kurangkan penggunaan skru ni. Skru pada disk ni. Daripada 4 ni, yang macam Honda Beat ni, dah jadi 3. Cuba awak tengok motosikal awak pakai 3 ke pakai 4. Saya harap orang yang di luar sana jangan hanya pandai memuji motosikal cantik, semua cantik. Tetapi awak sedar tak yang binaan motosikal tersebut disk dia dah dikurangkan skru dia. Daripada 4 sepatutnya jadi 3. Awak tengok balik motosikal awak. Sebab tu saya ingin menegur lah orang nak review motor kat luar tu, janganlah nak fikir cantik. Cuba tengok balik struktur binaan motosikal tersebut. Kalau macam ni 4, okey lah. Kalau 4 jadi 3, komen lah sikit. Tengok ni, skru disk dah jadi 3. Sekurang-kurangnya ia akan memberikan tekanan pada industri supaya janganlah kurangkan kos. Skru disk ni patutnya 4 jadi 3. 4 skru disk jadi 3. Industri akan cakap macam ni, 4 ke 3 gear sama je, dia tetap kuat. Tak sama dia tak akan memberikan keuntungan pada pengguna. Sebab kalau industri dapat kurangkan skru disk ni daripada 4 jadi 3, itu bermaksud keluar saja motosikal ni sebanyak 3 buah, industri dah dapat satu lagi skru disk yang percuma. Industri dah untung banyak dah. 3 motosikal dia akan dapat satu set skru disk untuk motosikal seterusnya. Jadi adakah benda tu baik untuk pengguna atau baik untuk industri? Cuba awak fikir. Okey, keadaan brake brake ni pernah berbunyi-bunyi. Dia macam bunyi tikus ketika telah setahun digunakan.
nyut 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 nyut. Akhirnya saya tukar pada bahagian bawah ni, ada satu klip kat bawah ni. Saya tukar. Saya beli secara online. Okey, hingga sini dah okey dah. Dan masa pam apa semua ni 3 tahun tak masalah. Okey. Bawah ni selepas 3 tahun inilah keadaannya. Dengan keadaan saya di sini kadang-kadang perlu mengharungi jalan yang berlumpur sikit, ada macam kesan-kesan banjir kan. Dan hari hujan, beginilah keadaan dia. Okey, seterusnya tengok pada bahagian laci. Laci dia memang bagus, kukuh dan tahan, tak ada masalah. Kunci pun sama. Kunci ni tak ada lagi macam keras nak masuk, susah nak masuk, seat tak boleh buka dan sebagainya. Kunci ni memang bagus. Design kunci ni memang banyak future dia. Sebab sekarang ni saya gunakan kunci. Kalau awak gunakan jenis keyless pun sama juga. Dia akan pakai base yang daripada kunci ni juga. Jadi base daripada kunci ni banyak dia punya future dia. Untuk Honda Beat ni saya memang sangat setuju dan berpuas hati sangat lah. Dengan design kunci macam ni, dengan praktikalnya, bagus, memang bagus. Okey, pada cover bahagian belakang ni macam tu juga. Dia lebih hitam berbanding yang lain sebab dia kurang pada suluhan cahaya matahari. Stiker dia juga bagus, tak mudah terkopek kalau awak tengok ni. Dan saya sebenarnya sangat suka tengok stiker ni sebab saya nak nampakkan keadaan asal. Dan kalau boleh nak mempertahankan information pada stiker ni kerana saya nak menampakkan motosikal ni adalah original. Selain tu, ketika nak bawa barang, saya juga adalah sangat berhati-hati untuk cover sikit lah pada bahagian ni. Jangan kalau barang tu tajam kena touch sini pun koyak lah stiker ni kan. Jadi cubalah cover sepanjang awak nak bawa barang tu. Logiknya macam mana, kalau boleh jangan kena stiker ni. Okey, untuk pada bahagian lantai saya pasang cover sebab saya nak lindungi saya punya lantai ni. Kalau boleh tak nak ada kehausan lah pada tapak lantai ni sebab dia plastik kan. Kalau boleh, kalau tak boleh apa kena daya. Jadi saya beli mat daripada Indonesia ni. Tapi masalahnya mat ni dia mudah terbuka Push tu mudah terbuka. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, saya pasang je lah skru. Walaupun nampak tak cantik tapi ada faedah jugalah. Sekarang ni mat ni dah tak mudah terbuka dah. Elok yang melekat kat sini. Okey, pada bahagian tepi body, beginilah keadaan dia. Juga pada bahagian tupang motosikal ni Tupang motosikal ni so far tak ada lagi error ataupun maklumat salah. Switch pada tupang ni ada switch di mana kalau tupang ni dibuka, switch ni akan offkan enjin. So far memang tak ada masalah. Kalau buka, kalau tutup, tak ada error lagi daripada tupang ni yang berlaku pada tupang ni. Pada bahagian body no comment. Fairing saya ni nampak tu, kesan lekuk-lekuk. Inilah dia. Saya tak boleh buat apalah apabila orang pinjam motor saya ni nak pakai dan sebagainya. Ni jadi macam ni lah, saya no comment lah. Okay, untuk pijak kaki belakang ni okay, so far 3 tahun atau dia tak ada lagi dia condong ke bawah ataupun longgar-longgar, tak ada. Okay, tapi itulah saiz pijak kaki ni kecil sangat lah bagi saya. Lepas tu dia tajam dah tu bahagian tepi ni kan, tajam macam tak berapa selesa lah sebenarnya kalau pijak. Tapi inilah saiz dia dengan nak nampakkan bentuk dia tak keterlaluan kan. Tapi so far macam ni lah seadanya. Saya memang jagalah, jangan memang bawa je barang sebarangan kat atas ni. Sehingga saya tengok ada orang letak tong gas, dia sangkut kat sini. Lama-kelamaan rosak lah benda ni kan. Dia nak bawa tong gas, dia sebelah tangan dia pegang tong gas, sebelah lagi letakkan hujung tong gas atas ni. Mana boleh kan, berat sangat. Okey, sepanjang saya gunakan motosikal ni, kalau tengok memang saya akan buka pemijak belakang ni. Memang saya akan buka. Motosikal saya kebanyakan saya akan buka kan. Walaupun kita ada future motosikal ni, benda ni boleh dilipat biar dia nampak kemas macam tu kan. Tapi kalau saya punya motosikal memang saya akan buka. Awak tak tahu sebab apa? Tujuan dia adalah untuk mengelakkan apabila berlaku sesuatu yang tak diduga lah, motosikal ni terbalik kan dan sebagainya. Benda ni boleh cover kita punya motosikal supaya tak calar lah, tak teruk sangat. Tapi sekarang ni motor ni tak pernah rebah pun. Tapi benda ni memang sangat bantu Okay, next kita tengok pada bahagian cover air filter ni. Air filter ni seadanya lah. Dah 3 tahun. Beginilah keadaan dia, berhujan berpanas, melalui macam-macam liku-liku jalan. Ada cacalah sikit, tapi dia dah jadi warna pudar. Tulisan ni pun dah jadi macam tu. Normal lah, normal lah jadi macam ni. Okay, pada starter, starter ni memang terbaik dalam kelas dia. Saya ada juga gunakan starter ni ketika dalam keadaan kecemasan. Saya puji pada Honda Beat yang sekarang ni, yang model ni, kerana dia mesti mengekalkan starter. Dan saya sangat tidak setuju dan membantah keras kenapa sekarang ni motosikal
Honda ke Yamaha ke dan sebagainya nak buang starter. Tak ada logiknya kita nak buang starter pada motosikal, sedangkan inilah alat yang paling penting untuk membantu kita ketika kecemasan. Benda ni sangat penting berbanding dengan meter digital yang sebagaimana saya terangkan tu. Memanglah meter digital ada jangka volt untuk memberikan indicate berapakah kapasiti, berapakah kuasa bateri, tetapi dia sangat tidak membantu kalau tunggang motosikal tu terlupa dan sebagainya. Sangat tidak setuju lah kenapa motosikal sekarang tak gunakan starter, dah buang starter dia. Jadi motosikal buang starter ni banyak dia punya keuntungan pada untuk nak membuat satu starter ni, bukan buat handle ni saja, bukan buat shaft ni saja, tetapi ada mechanical pada bahagian dalam ni yang dapat dijimatkan oleh pihak industri. Jadi motosikal yang awak tengok dah tak ada starter ni, industri akan untung banyak sebab dia dah dapat savekan besi mechanical dalam ni selain daripada shaft ni untuk jimatkan kos nak buat motosikal. Yang kita ni pula, ada antara kita ni hanya memikirkan motosikal tu cantik, tetapi terlepas pandang kepada starter ni. Starter ni penting tau. Terutama kalau awak breakdown tengah jalan. Kalau bateri awak dah lemah, macam mana awak nak hidupkan motosikal automatik ni? Kan memang tak ada cara. Kalau ada starter ni, kalau awak tersadai tengah hutan ke, tengah gelap ke, hari hujan ke, sekurang-kurangnya ada talian hayat untuk nak hidupkan motosikal ni. Yang nak dibuang ni merupakan satu kerugian besar pada penunggang motosikal. Okey, lampu setakat ni macam inilah keadaan dia. 3 tahun penggunaan dia. Signal ni saya puji, setakat ni tak ada lagi berlaku masalah signal patah, kecuali awak pergi karate signal ni ataupun kecuali awak dengan secara tak sengaja tertekan signal ni. Tidak berlaku seperti dia ni, benda ni tak berlaku pada motosikal lama saya, Honda EFI 110, di mana dia akan patah pada bahagian sini. Getah ni akan crack sendiri. Ni dah 3 tahun dah, kena hujan juga, kena panas juga. Dia tak mudah pecah pada bahagian sini, kecuali awak tersentuh ataupun tertekan benda ni. Tapi dalam hal ni saya memang dapat melindungi signal ni apabila kita pasang kotak. Bila awak nak pasang kotak pada motosikal awak, kebarangkalian kaki tu nak terkena pada bahagian ni tak mungkin lah, sebab kaki tu nak melangkah kena kat kotak ni. Kena kat kotak ni macam nak kena kat sini kan. Jadi save lah sikit signal tu. Sebenarnya absorber motosikal Honda Beat ni memang bagus. Setakat ni tak ada lagi kebocoran. Kalau awak tengok design dia pun, awak tengok design dia spring. Pada bahagian hidrolik ni dia ada cover untuk plastik cover plastik. Jadi cover plastik ni sangat melindungi shaft absorber tu jangan dimasuki kekotoran seperti air pasir dan sebagainya. Jadi design absorber ni memang bagus. Setakat ni dia pun berfungsi dengan baik. Tengok kat sini, bush kat sini kecil, sedangkan nak bawa beban tinggi ni dan kalau kita tengok absorber ni satu je, maknanya kekuatan dua absorber tu jadi satu, tapi bush dia masih lagi keadaan okey, tak ada terumbang ambing. Absorber dia pun tak ada leaking dan sebagainya. Design untuk pembinaan absorber ni pun bagus. Dia di cover oleh plastik ni, dan plastik ni pula tak boleh pusing sebab dia ada ni slot kat situ, ada slot dia. Jadi slot ni memang sangat bantu. Walaupun dia agak keras sikit lama-lama, sekarang ni saya tengok dia agak lembut sikit lah lama-lama kan. Rim saya memang puji, rim ni memang okey, tak ada masalah. Banyak kali saya terlanggar lubang yang hebat-hebat ni lubang, tapi disebabkan tayar ni cukup besar, tayar standard, saya masih menggunakan tayar yang direkomend oleh kilang, iaitu 90-90. Payah saya nak cari tayar ni di kedai biasa sebab permintaan tayar yang semakin kecil banyak. Jadi saya masih nak cari tayar 90-90 ni. Akhirnya saya jumpa di online. Di sini saya gunakan tayar 90-90 memang betul. Di mana tayar depan, belakang besar, depan kecil sikit. Di sini saya ubah saya gunakan tayar yang bunga macam ni. Sebab saya difahamkan tayar yang bunga macam ni dia punya cengkaman ketika jalan basah baik. Di sini saya dapat rasa lah di mana tayar depan saya gunakan bunga titi, dia akan gigit jalan ni dengan baik. Dan tayar belakang pula saya tak nak gunakan bunga macam tu sebab dia selalu kasar sangat. Jadi saya gunakan tayar yang bunga dia sair macam ni. Okay, cuba awak tengok pada tayar ni, sebagaimana saya cakap tadi, bila dah terputus, kalau awak nampak tak dia punya ombak dia. Kat sini tak nampak sebab pada bahagian tengah ni dia lurus kan. Macam saya cakap tadi kan, dia lurus. Tayar ni dia lurus di tengah dia kan? Tapi jangan sampai terputus. Kalau dia dah terputus kat tengah tu, itu yang masalah tu. Okay, ni lurus, tapi kalau awak tengok pada bahagian tepi, awak nampak ombak. Tayar tu berombak. Itu yang saya kata tadi tu. Okay, condition
reflektor, lampu bagus, magap belakang bagus. Okey, cuma di sini saya nak sharing sikit lah satu benda yang tak logik lah, tapi logik juga kot. Iaitu ni, benda ni, tahu juga, nampak ni, kain sakti ni. Okay, kain ni sebenarnya panjang asalnya, panjang sampai sini. Masalah Honda Beat ni, bila saya bergerak kan, tayar berpusing, hari hujan, habis ni semua ni, kotor. Kotor. Jadi saya fikir macam mana saya halang masalah tu berlaku. Jadi saya letaklah satu kain, ni polyester ni, panjang di sini. Tapi bila dah kena tayar lama-lama, dia jadi macam ni lah. Jadi seperti ni lah, dia jadi macam ni lah, jadi rosak-rosak lah. Tapi normal lah kan. Ikat je kain tu dekat tepi tu, pakai kabel tight, ikat. Tapi hasilnya kurang lah kotor pada bahagian sini. Kotor. Kalau hari hujan tak kotor sangat pada bahagian. Tapi kalau tengok, tak perasan, tapi kalau tengok lama-lama nampak lah ada macam macam-macam benda pelik kat bawah ni. Okey, beginilah keadaan kain tu kain tu. Kain ni dapat melindungi daripada percikan menyebabkan pada bahagian sini jadi kotor. Cuma bila sana dah protect, kat sini je ada kotor sikit, nampak. Eco exhaust ni. Saya pernah share pasal masalah cat hitam ni kan. Kalau kena air jalan dia jadi kotor. Awak tengok ni. Kalau tidak, air jalan ni kotor sampai ke sini. Tapi disebabkan kain tu, bila percikan air daripada tayar tu nak naik, dia akan kena pada kain dulu. Jadi dia kurang lah pada bahagian sini. Tapi kalau kena jalan memang rosak. Tapi jadi macam tu lah, nampak ni. Tapi so far okey, dah 3 tahun dah sebagai. Elok je. Cuma dia nampak tak elok sikit lah. Nampak macam janggal sikit lah. Tapi okey, tak masalah. Saya tak peduli lah pasal benda tu. Okey, exhaust exhaust dia setakat ni tak ada bocor. Cuma saya tak suka sangat exhaust ni, bunyi exhaust dia tak sedap. Saya suka lagi beat lama punya bunyi exhaust, lebih merdu. Okay, di sini saya tambah cover ni. Ini tak beli pun, DIY saja. Saya gunakan tong minyak enjin saya bengkokkan. Saya tampal pakai double side tape. Okey je, sampai sekarang okey, tahan. Okey, skru pada bahagian lain-lain tak ada apa-apa, tak ada bunyi apa-apa. 3 tahun. Beginilah keadaan dia. Cover ni pun okey. Saya tak pernah overhaul motor ni. Kita bahagian depan ni pula sama, fading-fading ni semua. Cover tayar ni selagi awak tak accident, dia tak ada masalah, tak ada rosak apa-apa. Keseluruhan apa yang saya nak katakan di sini ialah Honda Beat ni, dia punya condition plastik dia memang ada antara yang terbaik, cukup tebal. Cuma kat sini nipis, nipis. Kalau awak pernah buka cover ni, cover belakang ni nipis, memang nipis sangat. Ini dia curi kat sini, nampak ni. Nipis sangat. Memanglah benda ni tak penting, tapi nipis sangat. Pada bahagian laci okey, cukup tebal. Saya pun heran lah, sejak ke belakang ni banyak sangat motosikal ni nak reduce cost ni. Dulu dia reducekan cost untuk besi, sekarang dia dah reducekan cost sampai ke plastik pun nak buat nipis pula dah. Okey, last sekali, seat. Seat motor ni saya dah tukar 3 kali. Bukan tukar seat tukar cover je. Cover yang mula-mula tu memang bagus lah, cantik, lembut dan sebagainya. Cover seat Honda Beat yang mula-mula tu adalah cover yang paling bagus sekali. Awak takkan jumpa cover seperti tu, sebab dia punya cover seat tu lembut tau, lembut. Kalau awak tekan pun lembut. Tapi disebabkan rumah saya ada kucing, dia cakar kat sini. Cakar dah bocor. Kalau bocor saya tak suka nampak. Nanti bila hujan, span tu akan masuki air. Lepas tu resapan air tu akan mengganggu kita punya keselesaan menunggang. Saya tukar yang kedua. Tukar yang kedua cakar lagi. Tukar yang ketiga. Inilah yang ketiga. Okay, setelah 3 tahun beginilah keadaan enjin Honda Beat ni. Di sini saya nak tunjukkan keadaan enjin ni ketika saya dah jalan lebih kurang dalam 30 km. Sebab dengan bunyi kemerduan enjin ni, pada pendapat saya dia agak kasar. Normal bagi sebuah skuter terutama skuter yang tak ada liquid coolant lah. Okey, apa yang saya nak komen tentang keadaan enjin Honda Beat ni adalah sepanjang tempoh 3 tahun saya bersama Honda Beat ni, enjin Honda Beat ni pada peringkat permulaan, enjin ni memang okey lah, sesuai lah dengan cc dia yang 110 cc. Keadaan enjin okey, not bad lah. Tapi bila dah lama-lama kita mengeluarkan bunyi bising macam ni. Walaupun di sini saya menggunakan minyak yang original, memang beli daripada petrol station, saya beli sikit masa, tapi inilah perkara normal pada sebuah skuter yang awak tak dapat elak. Bunyi dia memang akan jadi macam besi belaga sikit dalam ni. Apa yang awak dengar kat sini sebenarnya bukanlah berpunca daripada enjin sebenarnya. Dia berpunca daripada puli dengan roller yang ada 3 roller tu. Di pada bahagian sini Ini. Roller tu memang selalu buat masalah lah, sebab dalam sistem CVT skuter ni, terutama skuter yang saiz kecil-kecil ni kan,
buka roller tu keadaan dia macam mana kan. Dia punya putaran CVT tu dalam keadaan kering. Lepas tu piring tu mudah terhakis. Honda Beat ni pernah sekali belting dia putus. Dengan jarak perjalanan tidak sampai 5,000 km, keadaan jalan beraya yang sesak. Itu saya memang sangat terkejut dan tidak menyangka lah yang belting tu akan putus macam tu. Sebab sepanjang saya pakai motosikal tak pernah belting putus dalam keadaan mileage yang agak rendah. Tetapi Honda Beat ni pernah berlaku begitu. Di sini saya nak komen sikit lah tentang kualiti belting. Memang betul ada belting Honda Beat ni yang memang betul-betul original. Di pasaran terdapat banyak belting tiruan. Kualitinya sangat teruk. Jadi pemilihan belting yang tahan lasak, pemilihan belting yang betul adalah penting untuk Okey, selain itu saya juga nak komen lah tentang harga spare part. Pada pendapat saya, Honda Beat ni dan mungkin skuter-skuter lain juga, sebab dulu saya pernah gunakan skuter Suzuki. Harga spare part untuk skuter memang sangat mahal berbanding motosikal Cup. Memang sangat mahal. Kalau kita tengok kat sini, belting ni adalah dibuat daripada rubber, daripada fiber kan. Tetapi harga dia mengalahkan harga rantai motosikal. Sebab saya selalu menggunakan motosikal Cup yang menggunakan rantai. Bila saya tengok, bila saya compare balik kualiti belting, kualiti rantai jauh lebih baik daripada berbanding dengan CVT yang menggunakan belting macam ni. Belting macam ni memang sangat tidak tahan lasak berbanding rantai. Kemudian puli hadapan ni mudah terhakis, roller dia mudah rosak. CVT belakang ni pula spring tu mudah lemah. Malah pemanduan skuter tu lebih mudah berbanding dengan motosikal Cup. Tetapi segi ketahanan dia memang tidak sama. Sebab apabila belting ni dah jalan dalam tempoh tertentu, dalam cover ni ada banyak abuk, kita perlu servis. Lepas tu harga belting mahal. Harga setiap part-part yang kecil-kecil tu mahal. Dia punya belakang ni pun sama juga. Dan jadi dalam tempoh 3 tahun yang telah saya lalui bersama Honda Beat, beginilah keadaan dia. Saya lah, motor ni walaupun kecil, tapi kalau nak kira balik kos dengan motosikal Cup, jauh beza. Motosikal Cup lebih ekonomi motosikal Honda Beat ni walaupun saiz kecil. Kemudian harga spare part. Harga spare part untuk motosikal Honda Beat ni, awak terus beli direct daripada kedai, dealer dan sebagainya, harganya memang sangat mahal. Memang sangat mahal. Tapi nasib baik kat sekarang ni kita telah pun ada alternatif, iaitu kita boleh beli secara online. Jadi dengan ada pembelian secara online dan kita boleh dapat daripada negara-negara jiran kita ni, jadi harga spare part tersebut sangat membantulah menekan pengguna lah. Saya pernah tanya harga-harga belting ni kan. Saya pernah tanya memang dealer untuk Honda di Malaysia. Mereka ni menjual harga belting ni terlalu mahal, hampir 2 kali ganda. Kali ni dengan kualiti dan harga spare part yang mahal, anda rasa macam mana? Sesuai tak Honda Beat ni anda pilih? Anda bayangkanlah kalau anda pernah pakai motosikal Cup, tiba-tiba anda pakai Honda Beat, nanti akan hadapilah apa yang saya alami. Kalau awak beli spare part yang murah, dia boleh rosak, mudah putus. Kalau awak beli di dealer di sini, harganya selalu mahal. Apatah lagi kalau awak campurkan dengan kos pemasangan. Kalau awak beli secara online, awak boleh ada talian harian, tapi awak kena pasang sendiri. Okey, beginilah keadaan enjin ni Honda Beat ni setelah 3 tahun enjin ni pada pendapat saya memang tak sedap nak dengar lah, sebab bagi saya kasar lah, terutama pada bahagian puli depan ni. Kalau kita nak cari yang betul-betul original pun susah sebenarnya, sangat sukar. Dulu lagi teruk masa saya gunakan Suzuki VS. Pada ketika tu saya tak ada pilihan, saya perlu dapatkan setiap part pada motosikal tersebut, pada skuter tersebut di kedai spare part motosikal. Lagi mahal, Jadi itulah keadaan ni